Hari ini kita belajar matematik tingkatan 2, bab 8, garis dan sudut. Standard pembelajaran 8.1.1 menentu dan menerangkan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Kita akan meneroka aktiviti penerokaan 1 dalam buku teks. Sila sediakan aplikasi GeoGebra di dalam komputer anda dahulu. Aktiviti penerokaan 1. Tujuannya adalah untuk membantu kita menentukan kekongruenan tembereng garis dan kekongruenan sudut. Okey. Arahan yang pertama, buka fail tembereng sudut kongruen.ggb dengan GeoGebra. Okey, kita cuba buka dia. Okey, dalam fail tembereng sudut kongruen. Okey, kita buka dengan GeoGebra. Okey, dari sini kita sudah masuk GeoGebra. Kita pergi buka open. Okey. Ini daripada file, kita pergi choose file yang mana. Okey, di sini tembereng sudut kongruen. Okey. Sini ada penerokaan 1 dan penerokaan 2 seperti dalam buku teks. Mari kita lihat penerokaan yang pertama dahulu, iaitu tembereng sudut kongruen. Okey, di sini penerokaan yang pertama. Kita nampak 2 tembereng garis. 4.92 unit, 4.92 unit. Okey, apa kearahan lagi? Okey, kita sudah buka file kan? Okey, yang kedua, seret titik-titik dalam kedua-dua penerokaan di atas. Okey, kita cuba. Okey, kita seret garis itu. Pelajar nampak tak? Kalau sini 3.75, sini pun 3.75. Kalau kita bergerak mana-mana pun dia sama, 3.75. Okey. Maksudnya di mana-mana kalau dua-duanya adalah kongruen, bagaimana anda bergerak pun dia sama. 9.62 unit, sini pun 9.2 unit. Okey, mari kita lihat penerokaan yang kedua. Sudut adalah 60.42. Okey, jika kita seretkan, kita nampak sama kan? Dua-dua adalah sama. Kalau sini 51.37, sini pun 51.37. Okey, kita bergerak mana pun dia sama. Kalau kita bergerak ke sini, ke sana, mana-mana kita bergerak pun sama kan? So, inilah penerokaan yang kedua. Tembereng garis ialah sebahagian daripada garis lurus yang mempunyai 2 titik hujung dan panjangnya adalah terhingga. Di sini ada 1 titik. Ini adalah titik yang kedua. Antara 2 titik ini terdapat 1 garis. Maka ini adalah tembereng garis. Garis lurus yang mempunyai 2 titik hujung dan panjangnya adalah terhingga. Terhingga maksudnya ada value yang boleh dikira. Dua tembereng garis adalah kongruen jika panjang kedua-duanya adalah sama. Ini bermaksud kalau dua-dua garis itu panjangnya sama, maka tembereng garis adalah kongruen. Contohnya di sini, P ke Q, tembereng garis PQ adalah 3 cm. Tembereng garis untuk X ke Y adalah 3 cm.
Maka dua-dua ini adalah sama panjang. Kita boleh simpulkan PQ dan QR adalah kongruen walaupun berada dalam orientasi yang berbeza. Walaupun bentuk orientasi mereka tidak sama, tapi mereka mempunyai panjang yang sama, maka mereka adalah kongruen. Dua sudut adalah kongruen jika saiz kedua-duanya adalah sama. Mari kita lihat dua sudut ini. Sudut P adalah 60 darjah. Sudut Q juga 60 darjah. Walaupun orientasi mereka tidak sama, mereka masih adalah kongruen. Sudut P dan sudut Q adalah kongruen walaupun berada dalam orientasi yang berbeza. Asalkan saiz sama, mereka adalah kongruen. Ini merupakan simbol kongruen. Ini ialah simbol sudut. Okay. Sila beri perhatian di sini. Ini dalam matematik bukanlah simbol sudut. Ini adalah simbol kurang daripada. Contohnya, yang di atas ini adalah sudut 60 darjah. Dalam matematik kita baca sebagai sudut 60 darjah. Yang ini adalah kurang daripada 60 darjah. Sila beri perhatian di sini ya. Semasa anda tulis jawapan untuk sudut, pastikan anda gunakan simbol yang betul, bukan simbol yang kurang. Sudut ditanda dengan menggunakan simbol ini. Ini simbol sudut dan huruf berabjad besar pada dua hujung lengan dan bucu sudut. Contohnya ini kan. Ini adalah sudut PQR sama dengan 40 darjah. So kita tulis sudut PQR sama dengan 40 darjah. Atau sudut RQP sama dengan 40 darjah. Okay. RQP. Ini orientasinya. Okay, daripada R ke Q ke P. Sudutnya adalah 40 darjah. Ataupun salah satu cara lagi, kita guna sudut Q sama dengan 40 darjah. Kedua-dua caranya boleh dipakai. Jelaskan sama ada tembereng garis PQ dan QR dalam raja di bawah adalah kongruen atau tidak. Okay. Kita lihat sini PQ. Panjang PQ adalah 3 cm. Panjang RS adalah 3 cm. Adakah kedua-dua sama panjang? Ya. Kedua-duanya adalah 3 cm. Maka jawapannya adalah kongruen. Kerana PQ sama panjang dengan RS. Soalan 2. Jelaskan sama ada tembereng PQ dan RS dalam raja di bawah adalah kongruen atau tidak. Okay, mari kita lihat. PQ panjangnya adalah 3,3 cm. Panjang RS adalah 3,2 cm. Kongruen itu mesti sama panjang. Maka tembereng itu adalah kongruen. Memandangkan kedua-duanya tidak sama panjang. 3,3 tidak sama dengan 3,2, maka mereka adalah tidak kongruen. Kerana panjang PQ tidak sama dengan panjang RS. Soalan 3. Jelaskan sama ada tembereng garis PQ dan RS dalam raja di bawah adalah kongruen atau tidak. PQ panjangnya 4,2 cm, RS panjangnya 4,2 cm. Sama panjang kan? Kalau sama panjang, maka mereka adalah
kongruen kerana PQ sama panjang dengan RS. Soalan keempat. Jelaskan sama ada sudut PQR dan sudut ABC dalam raja di bawah adalah kongruen atau tidak. Untuk kekongruenan sudut, sudut saiznya mesti sama besar. Contohnya di sini, sudut PQR adalah 32 darjah, sudut ABC adalah 32 darjah. Maka kedua-duanya adalah sama. Kalau sama saiz, kita katakan mereka adalah kongruen. Sebab sudut PQR sama besar dengan sudut ABC. Seterusnya, soalan kelima. Jelaskan sama ada sudut PQR dan sudut ABC dalam raja di bawah adalah kongruen atau tidak. Okay, sudut PQR diberi adalah 138 darjah. Manakala sudut ABC saiznya adalah 136 darjah. 138 tidak sama dengan 136. Maka mereka adalah tidak kongruen sebab saiz PQR tidak sama besar dengan sudut ABC. Soalan keenam, jelaskan sama ada PQR dan sudut ABC dalam raja di bawah adalah kongruen atau tidak. Okay, walaupun daripada gambar raja ini kita nampak PQR macam kecil sikit kan? ABC macamlah sangat besar sebab garisnya adalah lebih panjang sedikit. Tetapi kita perlu perhatikan kepada sudut. Adakah sudut kedua-duanya sama? 256 darjah dengan 256 darjah. Sama kan? So, jawapannya adalah kongruen. Sudut PQR adalah sama dengan sudut ABC. Mari kita melihat balik standard pembelajaran hari ini. Adakah anda sudah dapat menentukan dan menerangkan kekongruenan tembaran garis dan kekongruenan sudut? Kesimpulannya, kalau kedua-dua tembaran garis itu adalah kongruen, maka mereka adalah sama panjang. Anda perlu tentu kongruen atau tidak. Dan anda perlu terangkan kenapa sesuatu tembaran itu adalah kongruen atau tidak. Itu adalah disebabkan sama panjang atau tidak sama panjang. Manakala kekongruenan sudut, tentukan ya atau tidak. Kongruen atau tidak kongruen. Disebabkan sama besar atau tidak sama besar. Kalau sama besar, maka mereka adalah kongruen. Kalau tidak sama besar, maka mereka adalah tidak kongruen. Okey, setakat sini saja. Harap anda suka pembelajaran saya. Sekian, terima kasih.